Silakan Dr. Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Pengurus Besar Kilang Pengajaran UTM, Dr. Hambali Bujang, Ketua Pegawai Eksekutif Hills Global Sedia Berhad, Encik Saharin bin Zakaria, dan kepada tim Hills dan Kilang Pengajaran UTM yang menjadikan sesi perkongsian ini menjadi satu kenyataan pada malam ini. Terima kasih. Dan Assalamualaikum dan salam sejahtera juga saya ucapkan kepada semua yang sudi menyertai sesi perkongsian pada malam ini. Topik perkongsian pada malam ini amat menarik, iaitu berkaitan dengan drone racing yang akan disampaikan ataupun dikongsikan oleh Encik Muhammad Fauzi bin Muhammad Arif secara santai katanya. Okay, secara santai. No stress. Betul Encik Fauzi ya? Betul. Okay. Alright, terima kasih. Seperti yang saya sedia maklum, perbincangan ini yang dikongsikan oleh penceramahnya ataupun panelnya itu Encik Muhammad Fauzi bin Muhammad Arif, dan saya akan memperkenalkanlah panel atau belakang panel ni dan mengulas sedikit berkaitan dengan tajuk perkongsian kita pada malam ini. Okey. Penceramah kita pada malam ini seperti yang saya telah sebutkan namanya sebentar tadi, iaitu Encik Muhammad Fauzi bin Muhammad Arif. Okey. Beliau merupakan lulusan daripada Universiti Teknologi Mara. Betul ya Encik Fauzi ya? Ya, betul. Ya, terima kasih. Beliau banyak melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang agak ekstrim. Sebab saya saya melihat daripada ni lah. Facebook dan sebagainya saya nampak agak ekstrim juga aktiviti yang diceburi oleh Encik Muhammad Fauzi. Beliau merupakan maksudnya pernah menjadi senior instructor, patutlah pernah menjadi senior instructor di Outward Bound Malaysia. Betul ya? Betul. Sebagai eksekutif di Inti International University and College, dan selepas tu sebagai senior eksekutif di UCSI University, dan berikutnya sebagai head student development University Tun Abdul Razak, dan yang terkini sebagai project manager di Futurize di Cyberjaya. Ya. So amat luas juga pengalaman beliau lah. Dan untuk makluman semua, perkongsian yang diadakan melalui usaha sama kedua-dua pihak, iaitu melalui Kilang Pengajaran UTM dan Hills Global Sedia Berhad. Okay. So untuk makluman semua, drone racing ini boleh dikatakan masih baru lagi di Malaysia. Boleh katakan tadi seperti yang sedikit saya dapat info daripada Encik Muhammad Fauzi, lebih kurang dalam bermula pada masa PKP. Ya, bermula pada masa PKP, dan ianya di bawah kategori acara sukan yang saya dapat maklumat lah. Dan aktiviti ini sudah mula dikenali terutamanya oleh golongan belia, terutamanya remaja. Jadi aktiviti ini juga dilaksanakan mengikut liga dan kategori-kategori serta undang-undang yang tertentu. Ianya boleh diadakan secara indoor, outdoor ataupun kedua-duanya sekali. Okeylah, saya tak mau buang banyak masa. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan hormatnya menjemput Encik Muhammad Fauzi untuk berkongsi cerita tentang drone racing ni yang memang menarik saya rasa. Dipersilakan tuan. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua hadirin. Terima kasih pada moderator Dr. Amir. Dengar? Okey. Okey, terima kasihlah kerana menjemput saya dan Futurize untuk memberi sedikit sebanyaklah mengenai drone sport ni. Yang mana drone sport ni baru lagi, boleh dikatakan barulah, tapi kalau di luar negeri tu boleh dikatakan dah agak lama, sebab juara dunia untuk drone racing pun berumur 11 tahun. So kebanyakan our pilot is lebih kurang dalam umur 18, 20, 20 lebih. So agak ketinggalan lah berbanding dengan di luar negara lah, di Eropah lah. Okay,
sebelum saya ulas, boleh saya sharekan sedikit video mengenai apa itu drone racing. Kadang-kadang orang tak tahu apa itu drone. Drone racing, boleh. adakah Boleh, dia sama macam drone biasa? Okey, yang orang main, okey, macam commercialized punya drone. Tak, drone racing is something different. Dan dia memerlukan banyak technical punya aspek. So kalau diberikan sedikit masa, sekejap saya nak kongsi sedikit kita punya pencapaian lah di dalam drone racing ni. Boleh boleh. Silakan. Tak ada sound Mungkin buffer. Kalau next video masuk YouTube mungkin ada sound. Cik Fauzi mungkin boleh cerita sikit lah sebab tak ada suara, tak berbunyi. Tak ada sound Ya. Mungkin boleh cerita sikit video ni sambil Dini bir soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsiniz. Bizim için salavat getirir misin? Biliyorum ama getirmem. Çünkü bunun bir gösteriş aracı olmasından doğru bulmuyorum. O yüzden bu sorunuza olumlu cevap vermeyeceğim. Çünkü laikliği savunan birisiyim. Laiklikte bu tip soruların ve dini ayetlerin bunu ortaya yerde söylenmesini doğru bulmuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Neredeyiz efendim şu an? Şu anda Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeyiz. İzmir'deyiz. Kıbrıs Şehitleri Caddesi İzmir'in en işte herkesin daha özgür kendini hissettiği bir yerdeyiz. Bizim için salavat getirir misin? Salavat kelime-i işaret etmiyor musun? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bizim için salavat getirir misiniz? Tak ada suara lah. So ni semasa di mana ni Encik Fauzi? Alright, I'm not sure what happened. Tak dengar suara Tak ada. Okay, tak tahu apa masalah dia. Tapi okay, basically video tu actually menunjukkan perjalanan Akademi Kecemerlangan Sukan Drone Negara yang mana nama sinkronimnya Exedron. Okay, yang telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kewangan, mantan Timbalan Menteri Kewangan 1, YB Saha, Datuk Paduka Saha, Datuk Saha. Okay, dan pada tahun lepas, March, dan daripada situ, okay, kita akan membina akademi yang lebih kurang dalam 3 ekar lah di Paya Besar. Okay, daripada titik tolak yang tu, kami telah mengadakan banyak siri-siri perbincangan mengenai apa itu drone sport. Kami juga telah membuat satu orang panggil round table bersama dengan agensi, bersama dengan kelab-kelab drone dan individual dan semua yang pemegang taruh guideline, okay, yang ada di Malaysia, dan duduk bersama untuk mendapatkan satu orang kata regulation yang di mana boleh diguna pakai oleh semua orang lah yang akan bermain drone.
especially untuk sport drone lah. Okey, sebelum tu izinkan saya untuk share juga slide mengenai apa itu Futurize. Boleh Dr. Amir, moderator? Tak Boleh. dengar? Boleh. Okey. Silakan. Okey, okey, untuk pengetahuan semua, okey, Futurize, okey, actually Exodron adalah satu inisiatif daripada Futurize, okey, yang dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Kewangan untuk develop akademi drone sport dan juga program-program untuk drone sport lah. Okey, untuk Futurize actually kami adalah satu syarikat di bawah Kementerian Kewangan yang di mana kami telah ditugaskan untuk untuk membangunkan National Regulatory Sandbox. Dalam bahasa Melayunya adalah untuk dapatkan semua regulation, okey, dan kami come out dengan satu gerak kerja untuk memudahkan cara lah, okey, yang itu adalah regulatory sandbox. Okey. Okey, ini adalah tugas-tugas utama Futurize, more to the regulation intervention, okey, innovation deploy. Okey, itu adalah tugas-tugas utama kami lah di Futurize, termasuk dalam infrastructure, society, ekonomi, di mana semua kementerian yang memerlukan sandbox ni kami datang pada kami dan kami akan developkanlah sandbox. Okey, ini antara agensi-agensi yang bekerjasama dengan kami, okey, di mana pada 2019 pun kita dah buat UAS untuk NRS untuk UAS, okey, dan yang paling terbaru tahun lepas kita dah mula NRS untuk drone sandbox, okey, mana kami come out dengan regulation, okey, yang ni kami buatlah testing zone semua bagai lah di Cyberjaya. Okey, dan okey, yang ini untuk impact lah, ini kami punya impact lah. Okey, ini antara program-program telah kami dapat, iaitu labs yang kami buat, okey, bersama dengan MOT, Ministry of Transport, di mana UAS, unmanned punya vehicle, okey, dan kita buat test bed semua bagilah. Okey, ini antara MOT, kita juga buat psychotourism bersama dengan Langkawi, Lada, okey, dengan CAM, JUPEM. Okey, yang terbaru dengan Kementerian Kesihatan lah. Okey, yang ini untuk Exodron, okey, di mana kami telah ditugaskan oleh MOF untuk develop akademi ni. Okey, dan untuk developkan juga pemain-pemain drone. Okey, sebab kita lihat ada pemain drone tapi problem dia kita start lewat, dan bila start lewat ni dia agak susah lah, sebab bila once you reach umur dalam 20 lebih, then you ada kejaya dan you dah tinggalkan juga semua drone-drone punya game ni. So kita dengan ni kita nak startkan daripada awal. Okey, kami pun telah pergi ke sekolah-sekolah, ke IPTS, dan kami sedang membangunkan drone player lah, drone pilot ni. Okey, ini adalah drone akademi drone negara yang berada di Paya Besar. Okey, sekarang masih lagi dalam pembinaan, insya-Allah by end of this year akademi ini akan siap sepenuhnya lah. Okey, ini antara tuntutan kami lah, yang KPI yang kami perlu penuhi lah. Antaranya, okey, kami perlukan drone standard publication. Ya, yang ini kami telah
come out dengan what we call a NACSA. NACSA ni National Strategic Drone Sport Roadmap. Okay, so roadmap ni untuk as long as 5 years to 10 years lah. So dalam 10 years, 5 years, 10 years ni, so roadmap ni dah bagi tahu okay, apa yang perlu dan apa yang kita perlu enhance membagilah untuk roadmap. Okay, then kita juga come out dengan technology exploration. So kita akan pergi ke overseas dan kita akan tengok macam mana cara negara-negara luar membangunkan drone sport mereka. Talent hunt and development ni kami dah pergi ke universiti-universiti. Okey, benda pertama kami buat adalah memperkenalkan program drone incubator. Okey, di mana kami telah select 4 IPT okey, di IPT lah, iaitu USM, UKM, UTM dan UITM. Okey, so empat universiti ni jadi test lab kami di mana mereka ni akan memperkenalkan drone sport ni lah pada dia orang punya pelajar dan semualah. So daripada situ kita akan carikan talent hunt. Okay, dan daripada situ juga kita akan developkan sama ada pilot. Okay, actually untuk drone sport ni bukannya termasuk untuk pilot. So dia juga ada termasuk untuk STEM, iaitu more to technology. Bagaimana okay, sama ada dia ni boleh jadi pilot atau dia ni boleh jadi technician. Okay, so daripada technician ni juga dia develop dia punya own drone. Okay, sebab drone sport ni dia bukan macam drone komersial. Dia dah siap macam DJI, dia dah siap. Okay, untuk drone sport ni dia more to custom made. Okay, so technician yang ada ni dia akan custom sendiri dia punya drone. Okay, daripada segi dia punya motor, okay, dia punya design. Okay, so bila dia dah design, dia dah come out dengan design ni semua. Okay, so dia akan try fly. Okay, then dia akan test lah. Alright, so more to custom made. Alright, then kita ada juga competition dan event. Okay, yang ini untuk tahun ni kita ada what we call a Road to Korea. Okay, AFI punya competition, iaitu Drone World Cup. Okay, di mana tahun ni pada bulan 10 kita akan hantar siapa yang berjaya ni ke Korea. So dia akan mewakili negara lah untuk Drone World Cup. Okay, so Road to Korea ni daripada awal tahun ni kami akan buat pertandingan. So mereka ni akan kutip point dan pemenang dia nanti akan mewakili Malaysia. Alright. Okay, ini untuk drone incubator system, ekosistem ni. Okay, kita ada COE yang terdapat di universiti, 4 universiti yang dipilih. Okay, daripada COE ni kita akan buat youth empowerment program. Okay, daripada student universiti sendiri dan juga school. School student akan datang dan belajar daripada pelajar universiti lah. So dia akan jadi train of trainer lah. Dan kami actually tengah produce modules syllabus dengan universiti dalam dan luar negeri lah. So modul dan syllabus ni kami akan pindahkan ke sekolah-sekolah juga. So untuk sekolah-sekolah ni come out dengan dia punya modul lah. Dan juga kami akan ada tournament. Alright, then untuk drone makers ni actually drone makers ni untuk 3 months punya program. So drone maker ni kita akan set up facilities yang di mana kami akan taja drone equipment dan juga tenaga pengajar. So dia orang akan create maker lab. So maker lab ni akan ada semua barang-barang drone ni. So daripada barang-barang drone ni dia akan come out dengan drone dia orang sendirilah. So dia akan mula daripada how to make drone punya body, motor, macam mana cantumkan motor, macam mana fusekan dia punya motor dan semua. Then testing area, dan kita juga ada flight area lah.
So tempat-tempat universiti yang telah diiktiraf ni kami akan jadikan dia flight area. Okay. Alright, itu je. Okay. Any question daripada floor Dr. Amir? So daripada anda semua mungkin ada soalan-soalan yang ingin diajukan kepada Encik Muhammad Fauzi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dr. Amir, Encik Fauzi ya? Ya, Yes. saya. Okey, dan semua yang ada dalam talk show ni lah. Saya amat tertantang dengan persembahan. Ini Muhammad Imran Encik. Oh, Ya, Dr. saya. Irman. Ya, saya Irman Silakan. dari Teaching Factory UTM. Saya amat tertarik dengan penerangan yang diberikan oleh Encik Fauzi. Okey, antara intipati atau konten tadi yang saya tengok berkenaan dengan Aqsa Drone, iaitu Encik Fauzi cakap tadi untuk nak develop drone player kan? Betul. Betul. Jadi drone player ni saya nak dapatkan dia punya lebih penerangan lebih jelas. Drone player itu maksudnya apa? Dia sekadar pilot drone saja ke ataupun dia macam tadi kata dia lebih macam kalau kata dia join drone racing tu kan? Drone Okay, racing. Okay, terima kasih Encik Irman. Dr. Irman. Dr. Irman. Okay. Ya, drone Terima player. kasih Irman soalan. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Iman. Okay, untuk menjawab Dr. Iman punya soalan tu, okay, actually memang tujuan utama actually daripada apa yang telah diarahkan oleh MOF kepada Futurize adalah untuk membangunkan akademi. Tapi bila kita lihat lebih jauh dan kita rasa actually untuk come out dengan akademi dia mesti ada route development. So daripada route development ni kita actually bukan nak lahirkan drone player je sebenarnya. So drone player ni is part of the drone racing punya committee. So dalam drone racing dia kita tengok macam F1 lah. So dalam F1 ni dia ada driver kan. So dia ada driver, dia ada mekanik, dia ada engineer, so dia ada banyak. So it's similar dengan drone sport ni. So dia bukan je drone pilot semata-mata. So bila kita pergi ke competition, okay, let's say kita pergi competition tahun lepas, okay, di Singapore lah katakan, okay, ada competition di Singapore, kita bukan pergi hanya drone player je, okay. So dia pergi dengan team dia, so dia pergi dengan technician dia pergi dengan manager dia, okay. So technician ni lah yang akan menentukan drone dia ni laju ke tak laju. So design okay, tempat tu macam mana? Sebab dia tempat ni dia berbeza. Okay, dia punya track ni setiap negara ni kadang-kadang dia berbeza track dia. Dia similar dengan F1 lah. Track dia pun kalau kita pergi negara lain, okay, track lain. Dekat Sepang track dia lain. So similar juga macam racing ni. So dia ada track lain-lain. So sama ada kadang-kadang dia buat dalam indoor ataupun dia buat outdoor. Okay, so track dia macam-macam. So untuk dia selaraskan antara drone pilot dengan drone dia ni, so seorang mekanik ni kena pandai lah untuk adjust, okay, bagaimana dia punya bentuk dia, dia punya motor apa nak guna, okay, itu yang paling penting lah. So daripada situ kita tengok, okay, benda ni agak besar. So bila kami bawa, kami come out dengan syllabus, okay, mengenai drone program, okay, lebih-lebih pada youth development punya program. So kita tengok dia more to STEM. Kalau mengikut kementerian MOE, okay, education punya kementerian, so dia kata ini more to STEM. Tapi boleh juga dia kata more to co-curriculum. Tapi basically semua orang boleh boleh masuk dalam lingkungan drone punya community ni. So dia bukan khas
untuk come out sebagai drone pilot je. Okey. Okey, baik. Fauzi, ada sebab persoalan daripada peserta melalui teks. Boleh saya baca ke? Boleh? Boleh. Okey, doktor. Saya baca satu dua lah kan. Berapa umur partisipan boleh participate? Dan juga sekali lah saya bacakan satu dua soalan sekali. Yang lain kita boleh submit melalui email ke apa ke. Bagaimana join? Ada website ke? Dan sebagainya. Dan jika kita perlu, kita publish melalui kita punya social media boleh. Perlu ada pengalaman ke? Bagaimana nak mohon permintaan di sekolah jika nak mohon futuristik Encik Fauzi untuk buat lab dan sebagainya. Ini overall few words saya nampak lah Encik Fauzi. Silakan. Okay. Alright. Okay. Untuk umur, actually the young the better lah. Okay. Sebab tu kita terus pergi ke sekolah menengah. Actually we are trying to get student starting from 13 years old and above lah. Sebab bila kami try untuk dapatkan budak yang di bawah sekolah rendah ni, dia agak masalah sikit sebab okay, untuk drone punya segmen ni dia agak detail. Okay, dia agak detail. Dia macam bukan macam kalau sekolah rendah tu dia ada untuk budak dia ada main Lego, untuk ada F1, okay. So tapi untuk drone sport ni dia agak technical sikit lah. So that's why we are trying to get student yang student sekolah menengah daripada 13 ke atas. Yes, sebab untuk 13 ni dia quite fokus lah. Sebab diorang bermain dengan elektrik punya barang. Okay, cara nak charge, okay, bagaimana cara nak sambungkan wire semua bagai. So dia agak technical sikit lah. Alright, untuk nak join, okay, actually kita akan start once Essedron dah fully established nanti, kita ada buka lah. Tapi untuk sekarang ni boleh berhubung dengan Hills lah. Okay, untuk any orang kata nak join ke so whatever. Okay, so boleh join dengan Hills dululah. Alright, tapi at the current moment ni untuk technical part kami ada juga technical advisor kami iaitu daripada MSAF, Malaysian Sport Aviation Federation. Okay, diorang ada satu department lah, drone department. So basically MSAF will be our technical partner. So the technical partner will advise us on yang technical part. Sebab untuk information, kami bukanlah technical developer. So kami more to program development, okay, youth development. So itu kami punya part lah. So untuk technical, more to technical people yang expert. Okay, contoh dia macam NSAF, then DRAM, Drone Racing Association Malaysia. So diorang ni semua dikategorikan sebagai pakar drone sport lah. Yang mana diorang juga akan advise kami daripada segi pengajaran, untuk syllabus dan juga untuk competition. Bagus. Terima kasih. Terima kasih Encik Fauzi. So Cik Fauzi, ada penambahan sikit soalan lah. Saya tengok kat bahagian message ni. Dia tanya oleh kerana ia merupakan pertandingan, adakah kategori atau spek khusus untuk drone dari segi pemilihan motor, chassis, bilah kipas? Ni technical. Saya tahu jawapan dia memang dah jawab tadi sebenarnya, tapi saja saya nak membacanya supaya dia Okay. Dia ada dia ikut kategori. Kalau dia ada dua big games lah, big competition lah yang kita ada. Satu AFI World Champions yang bawah AFI, dan satu lagi Drone League, World Drone League. Okay, dia ada dua entiti berbeza lah, tapi dua-dua ni pun menjalankan competition berkaitan dengan drone sport lah. Okay, so
dia ada different technical punya competition. Okay, contoh dia macam Drone League, dia punya technical dia lain sikit. Okay, dia punya term and condition, rules and regulation dia lain daripada AFI punya competition. Okay, tapi basically kalau drone spec ni dia gunakan more or less drone yang sama lah, lebih kurang dalam 5 inches punya drone. Yang 5 inci yang besar tu. Okay, yang kecil tu more tu, yang 3-4 inci tu more tu indoor punya. Ada juga competition yang indoor juga. Okay, tapi kalau yang dikira profesional ni, dia akan kutip dia punya point untuk membolehkan dia orang pergi ke World Cup lah. So untuk our competition nanti, it will be a untuk grade 1 dan grade 2 punya lah. So diorang untuk dapatkan point untuk membolehkan diorang pergi ke overseas lah. Okey. So soalan berikutnya, saya lepas ni saya akan bagi laluan yang mungkin nak bertanya secara terus. Okey. Soalan berikutnya, selain aksa drone, di mana seseorang tu nak belajar mengenai pengendalian asas drone, cara selenggara yang betul dan sebagainya. Boleh sarankan tak institut yang diiktiraf oleh JUPEM atau CAM serta pihak kerajaan? Okay, at the current moment ni MSEF lah, MSEF ada jalankan ni. Tapi kebanyakan sekarang ni MSEF banyak berkait dengan kami lah, dengan Futurize untuk membangunkan Astrodrone ni. Sebab Astrodrone ni kita semua tahu dia adalah Akademi Drone Sukan Negara. So dia is a national level. So bila national level ni kita nak dia come up dengan satu aliran je lah. So tak adalah yang ni ajar, yang ni ajar. Okay, yang ni ajar lain nanti, yang ni ajar lain, dia akan jadi lain-lain. Sebab contoh dia, saya sebelum saya memahami apa itu drone sport actually, technically saya baru lagi dalam drone sport ni, tapi bila saya menceburi saya drone sport ni, saya ambil alih akademi ni, saya telah belajar apa itu drone sport dan apa itu commercialized punya drone. Saya pergi dua-dua kursus. Bila saya pergi kursus yang more to commercialized, so dia punya technicalities dan dia punya program tu dia lain daripada drone sport punya program. So dekat situ kami come up dengan satu program yang di mana semua orang boleh belajar. Dia bukannya boleh tahu pasal drone sport, dia juga boleh tahu pasal commercialized drone. Sebab untuk bawa drone sport ni dengan commercialized drone ni totally different. Sebab drone sport ni is more to FPV, first person view. So dia pakai Google, dia fly guna Google. Untuk yang drone commercialized drone ni, dia more to pakai RC, remote control. Yang FPV drone sport pun pakai remote control, tapi dia lihat melalui Google. So untuk yang commercialized ni dia dia gunakan mata lah untuk tengok drone. Contohnya kita fly DJI. So selagi mana kita nampak DJI tu, so kita dibolehkan untuk terbang. Itu dia punya rules and regulation dia lain jugalah. So untuk commercialized pula dia tertakluk pada ATA lain pula. Walaupun FPV punya competition ni tertakluk juga pada ATA CAM, tapi dia lain sikit. Sebab kalau racing dia ada dia punya term and condition lah daripada CAM. So untuk commercialized punya, contohnya kalau kita bawa DJI pun ada ATA. So kadang-kadang orang kebanyakan dia tak tahu. Dia just fly je drone. Actually you kena dapatkan permit untuk fly drone. Even you fly you punya own drone. Dia ada permit dia. Dan dia ada ATA dia. Ada ATA 140 sampai 144. Macam tu lah ATA dia. So kalau you breach that ATA nanti, you boleh kena saman. So dia ada ATA dia. So ATA dia je bukannya melibatkan CM.
So dia ada juga melibatkan CGSEO, dia juga ada melibatkan JUPAM, MC, so dia ada banyak. Okay, so bila kami, contohnya bila kami nak buat satu race, so kami kena dapatkan semua kelulusan agensi ni lah, baru kita boleh buat race. Dapat tu jawapan. Memang panjang lebar, memang terperinci jawapan dia daripada pakar. So saya buka soalan kepada yang berada di online. Okey, sebelum saya bacakan soalan-soalan yang daripada dia lah, daripada chat ni. Ada yang nak bertanyakan soalan secara terus kepada Encik Fauzi kita? Audience, welcome. Dr. Amir, welcome. Audience, participants, doctors, professors. Thank you very much. To ask question directly to expert, drone racing expert. No, I'm not an expert. I'm not an expert. Encik Fauzi, Nizam sini daripada UTM. Okay. Ya, Dr. Nizam. Silakan Dr. Nizam. Untuk kita starting for starter, berapa cost dia untuk drone racing ni punya cost for starter? Okay, Paling murah lah. Dia depend sebab dia depend juga sebab kebanyakan barang tu beli online. Okay, dalam 1000 plus tu dah boleh, okay lah, dah boleh lah, basic. So you ada apa, RC, okay, you ada Google biasa, then you dah boleh fly lah. Oh, okay. So ada Futurize ada apa-apa ni ke? Grant ke yang boleh bantu? Okay, dia macam saya bagi tahu tadi lah. Okay, dia macam ni. Bila kita dapat grant tu, actually kita come out dengan what we call the drone incubator tu. So kita dah pilih 4 universiti awam dulu lah. Okay, yang lepas ni kita akan besarkan lagi actually. So I think saya pun telah brief juga pada Tuan CEO Heath, okay, apa program kami, okay, di mana actually kami open to either university, IPTS, tapi at the current moment ni kita pilih 4 universiti terawal ni untuk kita buat what we call test run punya program. So daripada 3 months drone incubator tu kita akan lihat which part are the crucial, yang mana kita perlu enhance, yang mana kita perlu panjangkan, ataupun mana kita perlu detail out. Okay, sebab dalam 3 bulan ni nanti kita akan test our syllabus, okay, dan kita akan test our punya tenaga pengajar semua bagai. So from there kita akan pindahkan ke UC lain lah, insyaAllah. Okay, okay, untuk IPTS pula, yang tu will be the second thing lah. Sebab banyak IPTS yang waiting list actually, yang banyak dah nak masuk lah. Tapi at the current moment ni kita masih lagi going for the 4 universities lah. InsyaAllah kita akan go to other state. Futurize tak ada buat roadshow lah? Ada, kami ada buat roadshow. Actually insyaAllah tahun ni penuh lah roadshow. So kalau Melaka, UTM book first lah. Itulah dia. His mungkin akan setkan nanti. Tapi actually kami ada jemputan daripada State of Melaka. Sepatutnya kami pergi last week, tapi ada problem. Then we have to postpone the trip. Patutnya kami kena brief to Timbalan Senator Yang Berhormat Datuk Timbalan Senator apa? Datuk ni Timbalan Senator Melaka. Timbalan Senator Melaka. Datuk Dira. Yes, Yang Berhormat Datuk Seri Dira kan. Oh, Dira. Yes, Dira Abu Zahar. Dira Abu Zahar. Ya, betul. Sepatutnya kami kena brief dia. Dan untuk Melaka lah khasnya. Okay, so might probably kerajaan allowed to kita buat venture dengan UTM. We don't know. Might probably something. Yeah, hopefully. Tak ada masalah. Okay, Nizam. So berikutnya saya ada soalan daripada sahabat baik saya daripada industri ni,
Dia kata program ni daripada Futurize ni memang hanya untuk sukan saja ke? Atau ada juga untuk penggunaan industri? Okay, our focus will be only sport. Okay, so industri, dia ada industri punya maker lah. So dia ada industri punya company yang uruskan. Contoh dia macam pertanian. So dia ada dia own punya drone khas untuk pertanian. Okay, yang 20 kilo punya drone. Okay, yang itu different. Okay, then ada academy untuk commercial punya drone ada. Okay, macam Academy Drone Asia. Okay, yang ada di Cyberjaya. Okay, so dia memang come out dengan program yang commercialize punya drone. So more to DJI punya drone. Okay, contoh dia macam mana cara you nak fly drone dan mengambil gambar. Okay, sebab you kena tahu yang commercialize ni dia more to estetik punya thing lah. Katakanlah dia nak ambil video, nak ambil gambar, okay, nak buat video, okay, so dia guna DJI. Tapi actually macam saya cakap tadi, kita actually dah tertinggal. Kalau kita tengok di overseas, sekarang ni dia tak guna dah drone DJI tu untuk ambil video. Okay, saya tak ada video tu, tapi dia dah gunakan FPV ni, drone spot ni. Sebab drone spot ni dia ada kamera yang kita boleh install. Ada kamera, you nak guna kamera kecil ke, you nak guna kamera besar, okay, boleh. Okay, sebab dia custom made kan. So untuk overseas dia dah gunakan drone spot punya drone ni sebagai aset untuk ambil video dan ambil gambar. So especially ambil video yang berkelajuan tinggi lah. Sebab untuk macam DJI punya drone ni, dia ada masalah sikit. Dia bukanlah masalah, dia kekurangan sikit lah dengan FPV punya drone. Okay, sebab FPV punya drone ni dia tak boleh hover. Dia sama ada you straight ataupun you corner. Dia tak boleh berhenti. Kalau macam DJI punya drone, you boleh hover ke atas, you boleh stop. Okay, you boleh pusing. Itu DJI punya drone. Tapi kalau drone sport ni, kalau you straight lah. Kalau you belok sikit, you akan langgar. So dia lain. So untuk overseas dia dah pakai yang tu. So dia dah record kereta yang bergerak laju. Macam katakanlah dia record kereta sport yang gerak laju. So dia boleh follow. So dia dah sampai tahap tu lah. So maksudnya drone sport ni kita tak boleh gunakan yang DJI, produk DJI punya lah. Tak boleh. Untuk drone sport ni dia different. So kita gunakan FPV punya drone. So dia more to custom made. Tak pernah lagi lah orang guna DJI. So DJI ni memang totally untuk recreational lah. Sejauh mana industri drone racing ni ataupun event drone racing ni telah berkembang sejauh Okay, mana? untuk drone racing ni I think dekat Malaysia ni kurang sikit lah sebab kurang tajaan semua bagai. Tapi kalau untuk overseas ni dia dah jadi macam e-sport. Okay, contoh dia e-sport dekat Malaysia ni dulu bila dia start, okay, dia start agak lewat. Okay, masa saya dekat universiti dulu, saya 13 tahun dekat universiti, Haiwa belajar. So bila kita start e-sport ni dekat universiti ni, dia agak lewat jugalah. Dia Malaysia ni semua agak lewat lah daripada overseas. Okay, tapi bila even though kita lewat ni, tapi kita still boleh capai ke tahap world ranking lah. Okay, so dia sama juga macam e-sport. Okay, drone sport ni pun agak lewat. So untuk capai tahap tu dia perlukan, orang kata perlukan gerila punya pendekatan lah. Itu sebab kita come out dengan akademi ni. So kita akan buat pendekatan secara gerila. Okay, baik. Ada soalan daripada audiens? Boleh saya mencelah? Boleh. Silakan. Silakan. Cik Fauzi, nak tanya, saya tertarik bila Cik Fauzi bagi tahu tadi kalau dalam drone racing ni dia orang boleh buat modification, modify dia punya drone tu kan? Betul. Okay.
Okey, Cik Fauzi pun cakap tadi, sekarang ni Future Rise ni dia lebih fokus pada 4 IPTA yang terawal ni lah, Betul. kan? Adakah cadangan ke satu masa nanti boleh ini pandangan saya punya pertanyaan lah. Pihak Future Rise ke boleh kembangkan lagi, sebab bila cerita tentang modification ni, biasa student yang dekat macam Kolej Kemahiran ke, Betul, technical, yes. technical base yang TVET tu, dia kecenderungan mereka lebih kepada buat penambahbaikan ke modification. Ada ke perancangan ke situ? Ya, actually kita dah ada dah. Kita okey, macam saya cakap tadi, kita ada NASA tu, National Strategic Roadmap tu. So dalam roadmap tu kita dah ada kan, okey, kita dah bagi-bagikan kawasan. Actually kita ada Central Region, kita ada South Region, North Region, okey, Region Timur, semua dah ada. So kita dah pilih-pilih universiti mana yang terbabit lah, yang more to technical actually. So actually we are targeting on technical punya universiti, macam UTM ni lah. Cumanya buat masa sekarang ni, bila kami dapat dana tu, dana tu taklah berapa banyak sangat, tapi macam saya cakap lah, cukup lah untuk kita buat competition, kita buat awareness, dan kita buat drone lab ni. Tapi at the moment ni kita try juga minta dekat untuk bajet this year lah. Hopefully kita akan dapat bajet untuk this year, yang mana kita boleh perbesarkan lagi program-program ni ke seluruh negara lah. Actually bukan aja di Semenanjung, kita juga nak penetrate ke Sabah dan Sarawak. Sebelum Semenanjung, Cik Fauzi masuklah UTM. Kita pun ada juga tempat. InsyaAllah. Once saya pergi jumpa state nanti, Boleh datang state ke pun nak UTM. buat mana? UTM bawah state. Okay, insyaAllah lah. Mana tahu. Boleh singgah UTM, Boleh, insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, berikutnya ada soalan sedikit, penambahan soalan sedikit daripada okey, siapa ni? Okey. Racing drone ni yang digunakan jenis digital ataupun analog? Mungkin dah ditanya tadi ke? Okey, dia ada dua jenis, ada digital, ada analog. Tapi dia beza dia, bila you pakai Google tu, dia ada Google digital dengan analog. Itu je. Untuk Pro dia dah pakai digital lah. So digital ni dia punya view dia cantik lagi lah daripada analog. Itu je beza dia. Tapi dua-dua pun boleh pakai, tak ada masalah sebenarnya. Okay, baik. So any question from audience? Okay. Nak ajukan soalan tambahan lagi kepada Cik Fauzi. Sebab inilah masanya untuk kita bertanyakan soalan berkaitan dengan drone racing lah, terutamanya yang kita fokus pada malam ni. Ya. Jadi mungkin kita boleh tanya. Masih ada masa lagi. Masih ada masa lagi untuk saya nak share sikit lah untuk actually macam okay, kami akan ada drone incubator punya launch insyaAllah pada 13 hari bulan ni di UKM. So Timbalan Menteri Kewangan 1 Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Haji Maslan akan datang untuk rasmikanlah program tu. So okey, untuk pengetahuan, actually program tu dijalankan oleh bahagian kejuruteraan dan alam bina. So actually kalau you tengok, tak ada apa berkait sangat dengan technical punya ni kan. Tapi dia orang willing to grab this opportunity untuk come out dengan Maker Lab ni. So I think kalau macam UTM ni, you guys are more focusing on technical, I think you can do it more better lah untuk technical part. Okay, bukan je untuk racing. Dan tapi sebab macam untuk UKM pun kita dia will come out dengan 3D punya printing. So might probably kalau dekat UTM ke nanti, you akan ada 3D printing. So bila 3D printing ni, you bukan aja print the base of the drone dah. So dia punya all the parts pun you dah boleh print. So part-part dia pun banyak. So macam blade dia, so dia punya body. So yang tu you boleh print out sendiri. Okay, itu semua kita guna 3D printing lah nanti.
Okey. So kita pun ada di UTM, di TF 3D printing juga. Okey. Cantik lah tu. Ah. Okey, okey, ni dipanggil Cikgu Fauzi. Cikgu Fauzi. Dia panggil Cikgu Faiz. Salah ni. Cikgu Fauzi. Oh, jangan panggil saya Ah. cikgu. Saya Dia bukan cikgu. panjang sikit soalan dia. Dengar saya baca Saya ni memiliki drone jenis mainan yang dikendalikan secara RC. Sekali-sekala saya bawa anak-anak buah saya mainnya kat satu padang terbiar waktu awal pagi. Sebelum pukul 8.30 pagi. Padang tu jarang-jarang ada orang, terutamanya pada waktu hari Ahad pagi. Kalau ada orang pun saya akan turunkan segera drone mainan tersebut. Di sisi undang-undang. Oh, dia tanya bab undang-undang lah. Undang-undang drone, adakah saya telah menyalahi undang-undangnya? Okey, kalau okey, Ah. ini benda ni banyaklah apa debat lah. So bila kami buat bila kami buat what we call table round table punya talk. Okey, bila kami buat round table punya talk, kami panggil daripada CM, wakil daripada CM, CG CSO, JUPEM, okey, mana lagi? MCMC. So yang mana regulator punya ni kami panggil. So memang ada perdebatan lah. Okey, memang ada perdebatan. Okey, dia CM kalau ikutkan CM, definitely you terus tak boleh fly drone. Oh. Kecuali you dapatkan permit. Okey, tapi bila kita buka balik akta, dia ada kata okey, you boleh fly drone not more than 50 meter daripada orang awam. Then you boleh fly dekat kawasan rumah you je. Okey, so kalau you tengok akta pun drone tak boleh lebih daripada 120 meter. So jauh daripada lapangan terbang semua bagailah. Itu kalau ikut akta lah. Tapi once you bermain di awam, tempat awam, actually secara regulationnya you memang kena dapatkan permit. Tapi biasalah Malaysia ni daripada segi pelaksanaan penguatkuasa ni memang tak ada lah. Sebab kita pun tahu CM ni dia ada akta dia tapi penguatkuasaan dia tak ada. Sebab dia orang pun kekurangan orang. So nak check semua drone memang tak ada. Okey, contohnya macam polis ada akta dia, bila you terbangkan drone dia boleh saman you. Okey, contohnya masa pertandingan, okey, masa tu majlis di BKL, okey, dia flykan drone dekat kawasan park, okey, dekat taman dia lah, okey, di BKL. Yang menjaga ni lah, yang menjaga KL kan. Tapi bila polis datang, polis boleh saman pula di BKL. So itu daripada segi akta penguatkuasa dia boleh saman. Even though di BKL tu adalah Dewan Bandaraya yang menjaga kawasan. Okey, yang dia rasa dia boleh gunakan drone, tapi bila dia gunakan drone di tempat awam, polis boleh datang, boleh saman. So itu dia punya ni lah. So sama macam ni, kalau CM ni biasanya kalau dia dapat macam komplain, so baru dia akan siasat lah. So harap yang bertanyakan soalan tadi tu boleh faham lah ya jawapan daripada Encik Fauzi kita. So macam mana pun memang kena ada permit lah. Itu yang dinyatakan oleh CM lah. Okay. Then next soalan. Soalan memang hangat lah, makin hangat lah ni. Lebih pukul apa ni Kang ni? Ini lebih pukul 10 ni. Okey, apa syarat untuk jadikan zon penerbangan daripada zon penerbangan untuk menjadikan dia drone racing track? Syarat-syaratnya daripada yang tu you kena refer balik dengan CM lah, sebab untuk dapatkan drone fly zone tu dia agak sukar jugalah, sebab kita ada drone fly zone dekat Cyberjaya di Futurize. Okay, so you kena apply dekat CM. So actually bukan semua kawasan yang you boleh fly zone. So dia ada kawasan-kawasan yang telah ditandakan oleh CM. Okay, contohnya kalau you nak buat fly zone, okay, contohnya di Paya Besar, tempat akademi kami. So tempat racing track kami nanti kami akan apply untuk drone fly zone. Okay, tapi dengan bersyarat pula.
okey, syarat dia kawasan fly zone tu dia mesti jauh lebih kurang dalam 90 km daripada runway kapal terbang. Okey. Lepas tu kawasan tu kena bertutup jugalah. So untuk race dia kena bertutup. Okey, contoh dia kena ada sangkar lah. So kita kena sangkar. Untuk macam di Cyberjaya tu dia is open space tapi dia dikategorikan sebagai drone fly zone. Cumanya kita tak gunakan race drone dekat situ. So once you gunakan race drone, automatically you kena naikkan sangkar. Itu dia punya rules and regulation lah. Baik. Harap yang bertanyakan soalan tadi tu dapat memahami lah jawapan daripada Encik Fauzi. So yang berikutnya ada soalan daripada Direct, mungkin ada yang nak bertanyakan terus. Silakan. Silakan, ada yang nak bertanya terus sebelum saya tambahkan lagi soalan melalui chat ni. Okey, daripada chat untuk racing drone, Cik Fauzi, untuk racing drone semasa pertandingan, apakah standard rule yang digunakan seperti VTX power, channel band, battery capacity, etc. Oh itu more to technical part. Yang tu okeylah, I secara ni je I tak boleh nak jawab lah sebab that is more on the technical part lah. Sebab based pada competition tu. So actually kadang-kadang dia dah setkan oleh competition, tapi macam untuk radio punya wave semua bagai tu dia dah memang dah ada dah. So untuk MC dia dah memang bagi dah radio wave untuk apa yang you boleh gunakan. So you tak boleh masuk any channel actually. Baik. So untuk bateri semua bagai tu biasanya tu more tu technical part lah. Technical part lah, dia lebih kepada technical part lah jadi yang menjawabnya mungkin ada yang lebih mahir lah. Yang more tu yang biasa pergi ke competition lah. Yang biasa pergi competition dia akan tahulah what part of battery. Tapi biasanya bateri pun normal bateri yang dia pakai pun dalam 15 minutes, 10 minit macam tu je. Dia ada jenis bateri dia lah. So untuk besar semua bagai tu, itu more tu technical part yang kalau yang itu yang tanya macam orang yang boleh jawab dia, orang daripada DRAM, drone racing punya association, so dia boleh jawab lah sebab dia more tu yang pergi race punya kategori lah. Dia kalau fly indoor, secara indoor maksudnya perlu kebenaran juga ke? Kalau ikutkan MK punya akta yang paling baru, Malaysia punya MK, dia kata boleh fly dalam indoor, tak payah minta permit, tapi still you kena maklumkan juga pada CM kalau you nak bermain dalam indoor. Kadang-kadang dia orang takut ada orang dekat dalam hall tu, katakanlah dia nak main dalam indoor, dalam hall, so dia ada syarat-syarat dia pula. Contoh dia, bila nak main dalam indoor dia kena ada netting, so dia kena jauh berapa meter daripada orang, so CM nak kena tahu tu lah. So bila dia nak, katakanlah dia nak buat competition atau dia nak main dekat dalam indoor, dia kena nyatakan bila dia minta permit lah. Tapi tak perlu permit. Contohnya nak keluar, dia kata nak perlu permit, tak ada. Sebab permit ni macam JUPAM je, you kena bayar. Kalau you nak fly guna drone, then katakanlah you nak ambil gambar sebagainya, you kena apply dekat JUPAM. So JUPAM ada bayaran pula. Per day semua bagailah, dia ada bayaran dia. Then you kena lepas apply kat JUPAM, baru you boleh fly, mohon pula dekat CM. So dia ada banyak dia punya. So kalau you nak, katakanlah you nak fly dekat antara building-building pula, you kena apply pula dekat CGSEO. CGSEO ni dia badan yang menguruskan semua bangunan-bangunan kerajaan lah. So dia akan check pula, whether you nak fly drone ni untuk apa. So dia ada banyak dia punya part kat situ lah.
Lah, maksudnya ada langkah-langkah Ada langkah-langkah yang perlu lah. Even though katakanlah you nak fly kat dalam tu pun, still you boleh. Actually banyak je orang fly macam tu je, bodoh je fly. Boleh tapi tak ada masalah. Tapi ada masalah. problem dia bila okay, Malaysia ni dia kalau tak kena teruk, dia tak bising. So katakanlah kita fly tiba-tiba pak kena orang, mata dia buta. Kena blade tu mata dia buta. Contoh dia. Ya. So bila dia nak pergi insurans membagai, so dia akan stuck kat situ lah. So nanti CIM pun akan problem juga. Okay, kenapa you fly kat sini? You dapat permit daripada mana? You ni you ni certified punya drone pilot ke tak? So dia ada banyak lah benda tu. Okay. So faham. Mungkin saya harap yang bertanya tadi soalan tadi tu dapat memahamilah jawapan yang diberikan oleh Encik Fauzi kita. Ya. So saya untuk Q&A ni sebenarnya saya tak nak tetapkan masa, tapi kalau tengok tetapkan masa agak berpanjangan juga kan. Jadi yalah saya tutup sehingga 10.30. Maksudnya ada lagi 10 minit boleh bertanyakan soalan. Mungkin ada yang nak bertanya secara terus, silakan. Dan kalau yang nak tulis melalui chat ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, sambungan tadi dalam sesuatu event untuk yang drone racing ni, berapa limit atau peserta yang dibolehkan sebenarnya? Dia ada kategori-kategori dia. Yang ni pun dia more on technical thing lah. Sebab dia ada individual, dia ada berkumpulan, if I'm not mistaken lah. Sebab saya frankly saya tak pernah pergi competition. Kita dah umur lanjut-lanjut ni, kita mau tu menguruskan development dia. So untuk competition ni dia more technical. Dia ada by individual, by ada berpasangan. So I think yang tu you kena check balik dengan Drone Racing Association ataupun MSAF lah yang more capable untuk this part lah, yang technical part lah untuk racing. So okay. So ini ada soalan for racing drone 5 inch 2.4 GHz for remote and 5.8 GHz for VTX slow latency compare digital Google. Ni inilah ni just dia maklumkan je lah for racing drone 5 inch. Racing drone punya ni lah technical part tu. Okey. Dia tanya perlu insurans ke race drone ni? Perlu insurans ke? Untuk individual tak, tapi bila untuk organizer yes, you kena ada insurans lah. It's similar to all the competition lah. Even larian pun, berbasikal semua kena ada insurans. Okay, untuk sama ada dia selamatkan kompetitor ataupun organizer lah. Oh, okay. Next question. Sekarang ni dia kata ramai je yang fly drone ni untuk shoot video bagi tujuan marketing, shoot untuk majlis kahwin. So sebenarnya mereka ni boleh didenda ke? Betul, boleh didenda. Once ada komplain, then CM wajib pergi untuk check lah. Okay, kalau ikutkan dia punya ni, saya bacakan sikit dia punya ni. Kalau ikutkan CAM punya ni, okay, you boleh didenda more to 50,000. Kalau you dapati bersalah. Okay, kalau untuk penalty saya baca kat sini, untuk individual, kalau you didapati bersalah, you boleh didenda 25,000 atau dipenjara. Kalau corporate, okay, katakanlah you shooting guna corporate punya ataupun using your punya company punya ni identity, you boleh dikenakan hingga 80,000 lah.
Itu dia punya syarat-syarat lah kalau you tak dapat kebenaran daripada CAM. Sebab macam orang kahwin semua bagai, kadang-kadang dia fly drone tu dekat sangat dengan orang. So dia ada limit dia juga. Berapa tinggi you kena fly, berapa jauh you kena fly daripada orang. So dia ada limit-limit. So bila you tak ada pengetahuan tentang benda tu, you tak pergi minta permit pula. So dia masalah. Semua masalah sekarang ni, bila you nak minta permit, you kena ada certificate untuk fly drone. So okay, contohnya kalau you nak come out dengan company untuk buat video lah, contohnya video, okay, tapi you nak buat video guna drone. So you tak boleh fly macam tu je, even though you boleh bawa drone. You kena pergi kursus yang membolehkan untuk you dapatkan sertifikat. Okay, so bila you apply for permit nanti, so CM akan tanya juga, ada you sertifikat punya drone pilot ke tak? So itu beza dia. Right. Faham. So harap yang bertanya juga faham ya. Okay. Biasa kalau masa competition, dah secure dengan net throughout the track, public memang di belakang net. Memang di belakang gitu betul memang ada Betul. Alright. Dia kata adakah setiap negeri ada flying zone masing-masing? Setiap negeri? Tak semua ada. Sebab flying zone ni nak dapatkan dia susah lah daripada CM. So you kena justify semua bagai. So dia akan turun, dia akan check semua untuk apa semua bagai. So tak semualah. Sebab tu bila ada accident di paya besar nanti, dia sebagai orang kata sebagai stadium lah untuk penggemar drone racing. So dia boleh walk in, main dekat situ, training dekat situ, buat kursus dekat situ, semua dekat situ. Okay, sebab tempat-tempat lain you kena dapatkan permit baru you boleh nak fly zone. So bukan semua tempat you boleh main. So bila kita ada akademi drone negara nanti, so dia macam stadium lah. So you boleh walk in, you boleh daftar, you boleh minta permit situ, you terus boleh test you punya drone dan semua bagai lah. Okay, terima kasih. Okay, Cik Fauzi, ini saya rasa soalan yang terakhir boleh tak? Dia kata soalan terakhir lah. Dia agak, saya pun nak tahu juga sebenarnya soalan macam ni. Sebenarnya sama soalan dengan saya juga sebenarnya. Kat pasaran ada banyak jenama drone. DJI lah apa dari China lah ni. Boleh sarankan tak jenama yang harganya agak-agak berpatutan serta okey-okey lah nak guna kualiti dia. Dari segi nak dapatkan ala-ala gantinya pun agak senang. Itu soalan. Okay, yang ni saya bias lah pula kan nanti saya mempromote drone tapi I think kalau untuk commercial DJI is still the best lah. Yang I pernah guna lah. Sebab untuk drone Asia Drone Academy pun dia ada gabung dengan DJI. So kebanyakan dia punya drone untuk dia punya pembelajaran dia memang guna DJI. So salah satunya DJI ni dia punya dah established sikit lah. Dia macam Airbus lah. Dia is a pioneer on drone punya market. So kalau macam kapal terbang tu Airbus lah. Tapi kadang-kadang pun yelah, it's coming from China. So bila coming from China ni, bila you nak dapatkan katakanlah rosak ke, you kena hantar ke China. So it take time lah actually. So sekarang ni dah banyak dah yang berharga ratus-ratus pun dah ada dah. Cumanya spare part lah. Spare part tu masalah sikit lah. Ya, betul. Lagi satu bateri tak tahan lama kadang-kadang kan. Dia depends pada drone tu. Sebab kalau untuk yang high length punya drone tu yang nak pergi jauh tu, dia boleh pakai dalam
40 minit macam tu lah, depends. Depend berapa besar. Nah. Dr. Amir boleh benarkan saya jawab sikit? Boleh. Silakan, Alan. Okey, Ilan Govan ya, CIO Silakan, Mr. Alan. Hillstone. Brand-brand ni memang banyak di Malaysia dan kami sebagai penganjur Hillstone ada drone yang kecil dan juga harga yang berpatutan daripada untuk penggunaan corporate, pro dan certification level untuk industri. Kami adalah partner daripada Premio. Pernah cakap lah kan, daripada Korea. Drone, orang kata the first biggest R&D dan manufacturing drone lah. Jadi kita boleh buat sedikit informasi soal-soal ni dan juga jawapan daripada Encik Fauzi, daripada poin-poin yang asas dari market, dan audience boleh baca balik dalam social media kita, dalam website kita kita boleh baca balik TF Hillstone. Terima kasih, Thank you very much, Mr. Alan. Thank you very much, Mr. Alan. Thank you. Okey, saya dengan ini saya sesi Q&A saya rasa sampai setakat ini, dan berikutnya kita ada ucapan ringkas daripada Ketua Pegawai Eksekutif Hillstone, Hills Global Sdn Bhd, iaitu Encik Saharin Zakaria. Dipersilakan Encik Saharin. Encik Saharin. Encik Saharin Zakaria. Dia buka audio ke? Ya. Saya pun ada display Dr. Amir ya. Yes. Encik Muhammad Saharin? Encik Saharin, silakan. Okey. Boleh online. Sementara tu peserta dan audiens yang dihormati, kami akan masukkan link pendaftaran untuk e-certificate ya. Jadi silakan copy dan simpan. Selepas program boleh key in. Jangan bagi kepada kawan-kawan yang tak hadir ya. So kami akan hadir saja. E-certificate lah Mr. Alan Thank you very much E-certificate for all participant ni lah. Itu pun usaha TF U10 punya tim juga. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Saya nak post sekarang. Encik Saharin dah bersedia? Encik Muhammad Saharin, selepas saya post link e-certificate, selepas sejurus CEO Hillstone memberi sedikit view, saya juga akan post satu lagi flyer informasi yang kita akan adakan khusus di TF U10 Aikro Melaka. Baik. Encik Saharin, okey. Boleh mula Encik Saharin. Encik Saharin, audio you ya? Hello? Boleh dengar? Boleh dengar ya? Boleh dengar Encik Saharin? Ya, silakan Encik Saharin. Okey. Ada masalah teknikal lah Encik Saharin. Saya rasa. Mr. Alan. So kita ke agenda berikutnya. Boleh? Saya nak ataupun Mr. Alan boleh wakilkan untuk mewakili Encik Saharin. Boleh saya usahakan sekarang, tapi operation tu buat oleh Saharin tak apa. Even selepas Dr. Hambali punya speech, saya ingin bagi link dengan flyer. Encik Muhammad Saharin, boleh ke saya bagi sharing sikit? Encik Muhammad Saharin dah on. Tekan audio dia. Cik Fauzi? Ya, saya. Nak tambah sikit. Saya jumpa lambat sikit tadi. I was waiting for you to mention about Drone Racing Association Malaysia. Okay, for those yang tak tahu,
we have Drone Racing Association Malaysia, search in Facebook, and then it was led by Mr. Fitri Reza. And then we have attended two race drone, which is last year somewhere in July, which is in Korea, and the one which is 9th Singapore. December. Yes. So we are very active. So for those yang not knowing that we have this, what you call it, association, you can search in Facebook, and then you can see what are the progress thing that been done by this team. Ada website ke Encik? Dram ada Facebook dia. I think Dram is one of our technical partner juga untuk technical untuk competition. Okay, terima kasih. Okey. Terima kasih Dr. Syabani. Sarin, I think ready. Okay, Sharin. Mr. Sharin, are you ready? Saya call dia, mungkin dia tak dengar apa. Okay, Sarin, your audio is on. Alamak, dia ada internet fluctuation lah. Peserta dan audience ada post link. Sila copy dan simpan link ya. Daftar data asas saja, nama, email, handphone, akan dapat sertifikat. Mungkin Mr. Alan, mungkin you boleh say something untuk on behalf Encik Sarin. Okay, Sarin. Okay, Dr. Amir. Kita tak mau ni lah, lalu ada gap masa. Okay, baru tadi Encik Muhammad Sarin dah WhatsApp call. Salam sejahtera, greetings from Ilanggo Tanggawalu, Chief Information Officer of Hills Drone Malaysia, Hills Global Stream Berhad. We are really grateful, kami bersyukur kepada TF UTM berterusan sebagai strategi partner, prime partner, dan hari ini kita ada Encik Fauzi, seorang yang pakar berpengalaman dalam drone, khususnya dalam arena drone racing academy dan regulation policy creation daripada tahap agenda negara, seperti yang beliau presented PowerPoint slide, video dan soal jawab yang amat tepat. Jadi kepada peserta dan juga kepada kita semua, kita di TF UTM Hills Drone ada pelbagai agenda ataupun seminar, exhibition dan juga khusus assemble drone. Khusus kami akan bermula dari tahap primary school, sekolah rendah, secondary school, sekolah menengah, untuk pegawai corporate. Setiap tahap ni dia punya pengawasan, pakar trainer daripada camp level, supervisory daripada profesor-profesor daripada TF UTM akan mengikut certain regulasi daripada MOE, camp dan sebagainya, including DOSH, Department of Occupational Safety and Health. Jadi tahap industri pun kami akan ada drone ni assemble and own it. That's a program. Jadi minggu depan ada satu program 3 jam. Informasi akan dipublish dalam social media, iaitu Hills Drone, sama ada di Facebook, YouTube, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi untuk khusus tahap yang lain kita akan bincang dalam sesi akan datang. Kami juga adalah pakar membuat projek industri dari segi power line inspections untuk agriculture, untuk pertanian ya, dan juga untuk warehouse, gedung simpan barang ya, untuk industri, pelbagai kategori drone,
software, application, AI dan sebagainya. Jadi dengan ni saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Mr. Allen, Mr. Allen, penambahan iaitu pada 18 hari bulan event. Yes, Dr. Amir. 8 hari bulan kita ada program terhad kepada 30 peserta umur lebih daripada 13 dan ke atas yang boleh bercakap bahasa Malaysia, Inggeris secara boleh join, dan drone untuk polisi, proses dan sebagainya. Dan juga kita akan buat siapa buat ni ya? Hello? Ya, teruskan Mr. Allen. Oh, okey. Terima kasih. Ini dia tadi Dr. Hamid bagi tahu ya, pada hari bulan 18 Februari Sabtu 9 pagi hingga 12 tengah hari dengan refreshment minuman ya. Pelatihan akan diberi oleh pengajar Miss Cik Nika Nurfatin ya, bersama dengan beberapa lagi tenaga pengguna drone yang berpengalaman di industri. Jadi silakan daftar ya, kami akan paparkan dalam social media dan dalam grup ini. Selepas sejurus latihan minggu depan ni, bulan Mac kami akan sediakan latihan 2 hari. PTF UTM Kuala Melaka juga. UTM ni sangat unik di IPTS, Universiti Awam, Universiti Negara Teknikal yang berjaya ada nama di level macam Europe, Amerika, khususnya negara-negara macam Belgium dan sebagainya. Jadi program ini adalah program lebih khas selepas 3 jam program Februari ini, di mana semua parts akan diassemble oleh pesertanya. Bayar ini termasuk parts dan tools. 2 hari ya latihan ni, dan penerbangan di kawasan lapang, dan akan balik ke classroom untuk review apa telah berlaku di semasa di buat flying the drones, dan drone ni akan dibawa balik. Ni set baru ya untuk setiap peserta. Jadi ada dia punya borang form, kita akan papar selepas selepas closing. Boleh tunggu 5 minit, copy dulu, baru kita akan buat closing lah, Zoom dia. Jadi ini adalah usaha sama di antara Hills Drone, Teaching Factory, Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Kami memang amat bersyukur kepada semua authority Malaysia, support daripada kerajaan Malaysia amat memperangsangkan, termasuk teknologi park dan sebagainya. Terima kasih Dr. Amir. Okey, terima kasih Alan. Dan perkara lagi, sekiranya untuk mendapatkan info lebih lanjut kepada kedua-dua iklan ataupun dua event besar yang akan berlangsung minggu depan dan seterusnya, boleh melalui grup WhatsApp ya, Mr. Allen ya. Boleh. Waktu ni bertanyakan ke dalam grup WhatsApp. Ada member yang Dr. Amir ya sedang masuk daripada Facebook Ads, daripada grup yang belum masuk dalam grup. Boleh Dr. Amir tolong bacakan nombor Encik Muhammad Sarin, boleh masuk WhatsApp grup, dan nombor saya pun boleh juga. Okey, sebentar ya. Peserta dengan dihormati, saya baca nombor saya ya sekarang. Ya, baca. Ilan Gowen, CIO, Chief Information Officer. Nombor telefon bimbit 010 278 6671. Terima kasih. So boleh lihat di chat ya, Mr. Allen. Saya sedang baca juga chat. Ada ya? Okey. Okey, ada. Okey, terima kasih Mr. Allen. Berikutnya saya ingin menjemput wakil daripada kilang pengajaran Universiti Teknikal Malaysia Melaka, iaitu Dr. Hanizam, untuk memberikan sepatah dua kata lah penutup daripada Dr. Hanizam. Dipersilakan Dr. Hanizam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam semua.
Okey, terima kasih Dr. Amir. Ya, Yang pertama kali saya nak berbesar hatilah mengucapkan terima kasih pada Cik Fauzi kerana sudi memberikan penerangan yang panjang lebar mengenai drone racing ni, dan semua partisipan yang terlibat pada malam ni. So kami di Teaching Factory dan Hills Drone mengharapkan agar aktiviti-aktiviti macam ni boleh diteruskan. Okay, dan untuk makluman semua, kami di UTM khususnya pada Teaching Factory akan mewujudkan satu akademi drone lah, kita panggil Drone Certification Center di UTM. Kami pun akan mendapatkan camp punya certification, okay, flying zone dan so on lah. Okay, itu saja saya rasa Dr. Amir. Baik, terima kasih Dr. Nizam. Terima kasih atas ucapan daripada Dr. Nizam. Okey, dengan itu saya rasa tamatlah sudah untuk acara kita ataupun talk show kita ataupun perkongsian kita pada malam ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berkongsi dengan kita malam ni, iaitu Encik Muhammad Fauzi bin Muhammad Arif, dan juga kepada tim TF ataupun Kilang Pengajaran UTM dan Hills, okey, dengan penganjuran ini, dan kepada semua yang menyertai. Kita ambil gambar satu. Mr. Alan, are you ready untuk take photo, Mr. Alan? Okay, Mr. Alan, we need Mr. Alan to take photo. Kalau boleh semua boleh onkan video lah. Mr. Alan, suara okey. Terima kasih Dr. Amir ya. Terima kasih Encik Fauzi. Semua peserta silakan buka video kalau boleh. All audience respectfully, if possible, please open the video. This will be flow through 3-4 section ya in a video, and we will do the frame dan hantar kepada kamu melalui email. 1, 2, 3 senyum, cakap 3 senyum. Perkataan bahasa Malaysia 3 tu senyum tu. 3 senyum. Okey. Skrin pertama dah, I dah ambil, paste. Saya save dulu foto pertama. Okey, ada 3 tau. Sabar ya. Foto pertama, okey. Okey, ni foto kedua ni, section kedua. You tak boleh tengok, saya pun tak tengok. Just senyum saja. Sebegini. Okey, section kedua, senyum. Okey. Dah. Foto ni mudah kita nak hantar. Itu je. Kedua, satu lagi je. 2. Okey. Ni set ketiga. 3. Senyum. Betul ya? Smile. Okey, dah. Okey, Alright. Dr. Amir, dah. Okey, terima kasih Mr. Alan jadi cameraman pada malam ni. Sama-sama. Dengan itu tamatlah sudah sesi perkongsian kita bersama Encik Muhammad Fauzi bin Muhammad Arif. Kita terima kasih sekali lagi, dan kepada semua yang sudi, dan mungkin kita akan banyak lagi acara-acara ataupun talk show secara online selepas ini. So harap semuanya jangan terlepas peluang. Doktor, satu lagi point itu. TFUTM kita akan anjurkan exhibition, expo drone, dan kita mohon jika sesiapa yang sudah ada drone, ada enterprise, ada syarikat, sama ada hardware, trainer, speaker ataupun solution provider, sila hubungi, daftar sebelum kita launch expo. Kita memang nak buat ekosistem, memperasankan semua orang kata usahawan drone di Malaysia pada khususnya. Okey, baik. Alright, terima kasih Mr. Alan. Okey, dengan itu tamat sudah, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you, Tem. Terima kasih. Terima kasih Cik Fauzi. Okay, Doktor, terima kasih. Terima kasih. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Assalamualaikum.
Cik Fauzi kita jumpa buat drone racing kat ITEM lah. InsyaAllah. Then kita akan fikirkan nanti masa sesuai. Probably kita boleh jumpa, sit down together dengan UTEM. Boleh Then we visit work out UTEM. something. Visit TF. TF Jemput ITEM, lah. Teaching Factory. Dr. Amir jemput lah. Boleh anytime kita jemput. Datang je dengan I talent. nak melangkau Datang je ke dengan sana. talent. I nak melangkau ke sana. Ni tak boleh. Kena ni Ada invitation. UTEM jemput. Okay. Bos sedap sikit. Alright. You deal dengan Mr. dengan Hips dulu macam mana? Dengan His. Nanti Okay. Tuan Sari nanti Yes. ni kan lah. Macam mana? Arrange lah. InsyaAllah kita memang nak jumpa. Okay, masih. Alright, terima Terima kasih. kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima Assalamualaikum. kasih. Dr. Amir, bolehkah saya close Zoom atau biarkan dulu? Boleh. Boleh ya? Baik. Okay. Okay. Ataupun lagi seminit. Ada peserta yang chatting apa ni, terima kasih dan sebagainya, seminit. Kita close ya. Boleh Lan, boleh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Kalau nak ucapkan terima kasih, thank you, boleh ya. Terima kasih. Melalui suara. Terima kasih Dr. Irman. Dr. Irman, Dr. Hambali, Dr. Anizam, Dr. Hambali, terima Dr. kasih. Ida. Puan Irna, Semua terima kasih. otai-otai drone banyak sini. Ada, ramai. Ada. Kita punya drone pakar pun ada sini. Oh, Ramai je. Drone racing ni tak ni lah. Remaja tua, remaja purba susah sikit lah. Tu lah, sama lah Doktor. Kita more to development je. Nak main-main dah tak ada lah. Kita boleh anak-anak kita lah boleh join. Yes. InsyaAllah. Okay. okey Dr. Amir, terima kasih ya. Saya Terima kasih. Zoom ya. Alan. Okey, terima kasih Encik Fauzi. Memang bermanfaat. Syarin. Thank you. Okay, thank you semua. Ya.